A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan menyambung kembali pengajian dalam program Khairul Ummah, remaja program Ummah Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang bersama dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah insyaAllah kita akan mengkaji ataupun kita akan meneliti tajuk seterusnya adalah dosa yang ke-16 pada halaman yang ke-98, iaitu dosa mencuri. Sebelum daripada adik-adik mendengar tentang mencuri ini, saya nak nasyid sikit adik-adik, walaupun suara saya tak apa sedap, tapi saya nak nasyid sikit lah, boleh Okey, baik. Jangan mencuri, kelak kamu disakiti. Jangan mencuri, nanti kamu tidak disayangi. Jadi adik-adik kan, pernah tak pengalaman ada barang-barang kamu yang dicuri? Ada tak? Kan apa perasaan kita? Marah dah. Kan kadang-kadang bila kita hilang satu-satu barang tu, kalau aku jumpa pencuri ni, siap nanti kena tabuh nanti. Adik-adik. Kan? Jadi, dalam Al-Quran Allah Taala menyebut pada halaman yang ke-98, kita tengok dalam surah Al-Maidah ayat 38, was-sabiqu was-sabiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dalam ayat ini disebut oleh sebahagian mufassirin, antaranya Ibnu Syihab, Allah mengenalkan hukuman potong tangan ke atas pencuri harta manusia. Maka Allah Maha Perkasa dalam memberikan balasan kepada pencuri, lagi bijaksana dalam mewajibkan hukuman potong tangan. Jadi, adik-adik yang saya kasih sekalian, nak ceritanya betapa besar balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mencuri ni. Kan? Jadi saya nak kongsikan adik-adik, berdasarkan pengalaman saya lah, kan, sebagai bekas guru disiplin, kan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mencuri. Yang pertama adik-adik, faktor-faktor dia sebab apa? Yang pertama sekali sebab dia ni memang tabiat. Ada orang adik-adik, kan, memang tak boleh tengok orang dia ada. Saat gini aku nak curi kan, bukan kata dia tak ada duit, kan. Yang kedua, akibat tekanan hidup. Yang ni adik-adik, kan, kadang-kadang bukan dia mau curi sangat, tapi sebab bila mana dia tekanan hidup adik-adik, kan, aku nak makan ni, tak ada nak makan dah, maka dia kena mencuri. Yang ketiga adik-adik, faktor-faktor sebab apa mencuri. Selepas daripada tabiat, yang kedua tekanan hidup, yang ketiga adik-adik kerana apa? Kerana dia ada perasaan. Naluri dia. Kan? Naluri dia. Tengok kawan tu pakai iPhone 12 baru. Tak apa, Satgi ni aku curi lagi. Kan? Naluri dia. Yang keempat adik-adik, sebab apa seseorang itu dia mencuri? Kerana apa? Kerana iaitulah daripada pengaruh rakan. Yang ni adik-adik banyak juga, kan, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya, kan. Apa yang ustaz nak contoh tu, kan, kadang-kadang bila mana contoh dia tak mau curi pun, kan, tengok kawan dia. Contoh satu kes adik-adik, ustaz nak cerita. Lepas ni adik-adik 3 sekawan, kan. Lepas ni adik-adik pi dekat surau. Asalnya adik-adik niat elok dah, kan. Niat lepas nak buat apa? Nak solat berjemaah, nak sembahyang berjemaah. Allah, baguslah, kan. Sallu kama raaitumuni usalli, kata Nabi. Solatlah seperti mana aku melihat, kamu melihat aku sembahyang, kan. Jadi depa pun sembahyang, kan. Baru nak sembahyang adik-adik, pi ambil sembahyang dulu sebelum ambil sembahyang, kan. Bila mana nak pi ambil sembahyang, tengok adik-adik ada nampak tabung, kan. Seorang daripada 3 orang ni adik-adik, ustaz nama dia A, B, C, kan. A ni kata kat B dengan C, tak ada siapa pun kat surau ni, jom kita pecah tabung, mau tak? Satgi boleh kita beli aiskrim, kan. B kata, janganlah,
kita ni main nak semayang. Kan? C kata, bagus juga cadangan B ni. Oleh kerana adik-adik A dengan C ni, terpengaruh dengan bisikan syaitan, maka B tadi pun terpedaya juga. Kan? Asalnya B tadi tak mau pun. Kan? Maka adik-adik lepas lupa. Kan? Tengok-tengok dekat surau tu ada CCTV. Bila mana tabung dah kena pecah, rupa-rupanya adik-adik, surau, dalam kalangan surau tu ada kenal ketiga-tiga orang ni. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan saja bila kita mencuri adik-adik, kita saja malu. Siapa lagi malu adik-adik? Ibu bapa kita malu. Kan? Kawan-kawan kita pun malu. Kan? Tengok rumah pun elok dah, rumah pun besar dah. Tengok-tengok mencuri. Kan? Ataupun tu dia lah. Kan? Mak pak kerja elok, tengok-tengok mencuri. Kita telah memalukan bukan saja diri kita, tetapi juga orang lain. Seperti mana saya sebutkan tadi. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan kata tadi kita cerita ayat tentang potong tangan. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya curi coklat hat sebiji, adakah kena potong tangan? Bukan dia adik-adik, bukan semudah itu. Kita tengok pada halaman yang ke-99, maka disebut daripada Aisyah, kana yaqta'u yadda sabiqi fi rubi'i dinarin fasa'idan. Rasulullah SAW memotong tangan pencuri dengan nilai 1/4 dinar dan juga ke atas. Maka disebut dalam riwayat yang lain, tangan pencuri tidak dipotong jika barang yang dicuri lebih rendah daripada harga perisai. Nabi SAW sebut, lebih rendah daripada harga perisai ni tak dipotong. Maka kata Aisyah, berapakah harga perisai? Jawabnya 1/4 dinar. Lebih daripada 1/4 dinar tu, maka kena potong. Kan? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita bayang, inilah hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerunkan manusia. Kadang-kadang kita tengok sekarang, sebab apa orang mencuri, orang buat maksiat, orang buat jenayah, sebab apa? Sebab hukuman tu orang tak takut. Bila hukuman tu orang tak takut, maka menggalakkan lagi untuk orang lain melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita tengok sama-sama, kita buka pada halaman yang ke-100 adik-adik. Kita tengok pada halaman yang ke-100 dalam kitab ringkasan kitab Al-Kabair kita, daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, seorang perempuan daripada Bani Makhzum pernah meminjam satu barangan, tetapi selepas itu menafikannya. Dia pinjam barang, kan? Tengok-tengok dia, aku tak ambil pun. Sebab apa dia menafikan? Sebab dia nak curi barang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengarahkan supaya dipotong tangan dia. Bila mana dia buat macam tu, terbukti bersalah, maka dia kena potong. Sebab jumlah barangan tu melebihi daripada nasab, melebihi daripada jumlah dia. Maka keluarga perempuan tersebut telah berjumpa Usamah bin Zaid dan berbincang tentang perkara itu. Kan? Maka adik-adik, mereka pergi jumpa Usamah bin Zaid. Kita boleh kau tim tak? Kan? Boleh kau tim tak? Maka Usamah pun menyampaikan kepada Nabi, sehingga baginda pun bersabda. Usamah pun bila dia dengar benda tu, dia tak buat tindakan. Dia pergi jumpa Nabi, tanya kepada Nabi. Maka kata Nabi, ya Usamah, la araka tukallimuni fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, aku tidak ingin melihatmu memungkai ketetapan hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hang jangan buat main-main. Aku tak mau tengok hang boleh kau tim dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baginda pun bangun dan berkhutbah. Kan? Nabi SAW bila dengar tu, baginda Nabi tegas, baginda bangun. Maka disebut, sesungguhnya kebinasaan golongan sebelum kamu adalah disebabkan apabila golongan yang bermartabat tinggi di kalangan kamu mencuri dilepaskan. Binasa sesuatu kaum tu. Kalau bahasa kita ni, kluster kayangan. Adik-adik pernah dengar tak? Kalau ni popular kan? Kalau geng-geng VIP, kalau geng-geng ni dilepaskan, tak apa mencuri. Namun apabila golongan bawahan, siapa golongan bawahan? Ni rakyat marhain. Orang-orang susah, orang-orang biasa ni, yang mencuri dipotong tangan dia. Maknanya tak adil, kan? Maka kata Nabi, demi Allah, wallahi, demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, jika Fatimah bin Muhammad, siapa Fatimah binti Muhammad ni? Anak Nabi sendiri, yang mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Punya tegah adik-adik. Kan? Sehingga kan Nabi SAW mengatakan bahawa kalau anak aku sendiri pun mencuri, maka tetap kena potong tangan dia.
maka disebut, maka tangan perempuan Bani Makhzum itu pun dipotong. Hadis ini adik-adik adalah hadis sahih riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Dan jadi kalau kita tengok apa yang berlaku pada masa kini, benarlah apa yang telah disebut oleh Nabi. Kan akan timbul satu kebinasaan kepada golongan kita, apabila mereka yang berkedudukan, mereka yang ada pangkat, tetapi mereka tidak diadili dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau orang susah, orang yang tak ada nama, mereka itu dipinggirkan dan juga mereka itu dikenakan hukuman yang melampau. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bagaimana kaedah? Tadi kita dah tengok faktor-faktor yang terjadi. Jadi adik-adik, bagaimana kaedah untuk kita tak mau terlibat dengan gejala mencuri? Yang pertama adik-adik adalah dengan kita sentiasa bersyukur. Kalau kita bersyukur adik-adik, kan, atas nikmat yang kita bagi, maka adik-adik, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka kita akan rasa cukup. Kan? Kadang-kadang orang mencuri ni bukan dia nak mencuri sangat, tapi sebab dia tak boleh tengok kawan dia ada. Contohlah pengalaman ustaz, kan, bila ada pelajar yang mencuri ni, bila kita tangkap, kita tanya dia, kamu ni dah ada telefon dah, sebab apa kamu curi pula telefon kawan tadi? Ustaz, kami ni lah ustaz. Sebab apa? Sebab telefon dia tu mahal lagi pada saya. Saya pun jealous lah. Tu kita tak bersyukur. Kan? Yang kedua, adalah kerana apa? Kerana tamak. Kan? Kita kerana tamak. Tamak satu-satu benda. Kan? Nak dapat duit. Seperti mana ustaz cerita tadi, 3 sekawan yang semayang di satu surau, kan, asalnya niat nak semayang, tapi kerana bisikan syaitan, maka mereka ini terpedaya, maka mereka pun mencuri. Yang ketiga, selepas daripada bersyukur, yang kedua, kita jangan tamak. Ustaz tamak sikit, jangan tamak. Yang ketiga adik-adik, kita nak hindar daripada gejala mencuri ni, kita bergaul dengan sahabat yang soleh. Bila kita bergaul dengan sahabat yang soleh, kita nak buat satu-satu benda tu tak jadi. Kan, contohnya lah tadi A, B, C. Kalau A bagi tahu A, B jangan mencuri, C pun kata B jangan mencuri, maka dia agak-agak tiga-tiga orang tu nak mencuri tak? Tak mencuri dah, sebab berkawan dengan yang baik. Sebab tu kata Sayyidina Ali, sahabat yang baik ni umpama sepasang kasut. Kan, kalau kasut sebelah kanan adik-adik kasut yang baik, maka sebelah kiri juga kasut yang baik. Kita tengok kasut kita adik-adik elok ataupun tidak. Maka kita lihat kepada sahabat kita. Dan yang keempat adik-adik, kita kena ada perasaan takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut akan azab Allah. Bila kita takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi mana pun, walaupun orang tak tengok kita. Kan? Contohnya kita duduk dalam kelas, tengok-tengok ada duit RM50. Cikgu rupa-rupanya cikgu tertinggal atas meja cikgu. Kan? Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut pada Allah, dia akan ambil balik duit tu, bagi balik kat cikgu dia. Tapi kalau orang yang tidak takut kepada azab Allah, kan, tak apa ni, lain clear ni, kan, boleh ambil ni. Jadi adik-adik, kan, sebab tu adik-adik ada pepatah mengatakan, ikan gelama ikan senuhung. Berbohong lama-lama mencuri. Jadi adik-adik ingat, kan, kadang-kadang ada orang, kan, dia tak curi dulu, dia bohong dulu, dia tipu dulu. Lama kelamaan, lama-lama dia akan mencuri. Jadi adik-adik yang ustaz kasih sekalian, kita kena ingat, bila kita sekali mencuri adik-adik, benda ni akan bawa kepada tabiat. Dia akan bawa kepada tabiat. Ustaz pernah jumpa satu kes adik-adik, bukan kata dia tak ada duit, bukan kata dia susah, bukan kata dia ada tekanan, tapi memang tabiat dia. Kan, contoh nampak pen banyak ni, pen ni orang lain, kan, ambil lah. Kan, orang tanya, mana pen tadi? Pen kali hitam tadi mana? Tak tahu. Kan, siap-siap dia pula boleh tolong cari sekali, padahal pen ni ada pada dia. Tu, kan. Jadi adik-adik, kita kena ingat, bila kita mencuri, kita suka ada orang mencuri barang kita. Kita suka tak? Ada tak di sini yang ustaz nak tanya, dia suka orang mencuri barang dia? Ada tak? Tak ada. Jadi bila kita tak suka orang mencuri barang kita, jangan kita mencuri barang orang lain. Walaupun nilai dia kecil, walaupun kita tengok bagi itu orang bagi kita tak berharga, tapi bagi orang lain, contohnya pemadam. Kan? Kadang-kadang orang curi pemadam, pensel. Kan? Bagi kita mungkinlah pensel RM1 dia ustaz, pemadam 2 kupang dia. Tapi bagi kita tu benda murah, bagi orang lain yang susah adik-adik, benda tu adalah sangat berharga bagi dia. Boleh jadi dia tak ada duit nak beli. Maka adik-adik kita kena ingat bahawa bila kita
melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan dosa, maka akan datang kemukaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tabiat mencuri ini menjadi satu tabiat ataupun habit kepada diri kita, dan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah akan benci kepada perbuatan mencuri. Wallahu taala alam. Adik-adik, ustaz rasa sekadar itu perkongsian kita, dan adik-adik pada halaman yang ke-101, maka sebagai kesimpulan, taubat seorang pencuri tidak berguna melainkan dia mengembalikan barangan yang dicuri. Adik-adik, kan? Kalau orangnya dah curi satu benda tu, tak boleh dia, tak apa, aku bertaubat dah. Tak boleh. Tak cukup lagi. Apa dia kena buat? Dia kena ambil balik barang yang dia curi tu. Dia kena bagi balik kepada orang tersebut. Kalau orang tu dah tak ada dah, kena pergi kepada waris dia. Habis sangat tak ada dah, maka ulama beritahu, tengok nilai berapa, bagi kepada masjid. Maka jika dia muflis, hendaklah dia meminta halal daripada pemilik barang. Kalau tengok-tengok waktu dia taubat tu, dia muflis, dia tak ada duit, kan? Dia pergi jumpa balik kawan dia, "Mat, dulu ni aku pernah curi barang RM5, kan? Ni, tapi aku lah ni dah bertaubat dah, aku tak mau bagi dah. Aku tak mau curi dah barang orang. Siapa-siapa aku tak mau. Tapi lah ni aku tak ada duit. Mat, boleh tak hang halalkan?" Kan? Mat pun bagus, tak apa. Man, aku halalkan. Maka kita dah terlepas. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita kena ingat, mencuri membawa kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang mencuri tidak akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.